saya ingin berkongsi sebuah kisah berkenaan sahabat Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang telah dididik oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Khairul qurun qarni," sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Dan kemudian selepas itu, dan selepas itu, dan selepas itu. Maka sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi dan para sahabat. Mereka lah orang yang disebut dengan gelaran radhiyallahu anhum, orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi yang ingin saya kongsikan pada petang ini ialah seorang lelaki yang bernama Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan bin Al-Haris. Sudai bin Ajlan bin Haris, atau dalam riwayat yang lain disebut Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili. Masyhur dengan gelaran Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini adalah merupakan sahabat yang istimewa. Banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudai bin Ajlan, atau dikenali dengan nama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia pada tahun 81 Hijrah atau 86 Hijrah menurut sebahagian riwayat. Beliau memeluk Islam dan di antara sahabat Nabi yang masyhur di Syam. Beliau meninggal di Syam dan beliau termasuk di kalangan sahabat Nabi yang berbai'ah di bawah pokok dalam perjanjian Bai'atul Ridwan yang disebut sebagai orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan syurga. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, anak-anak yang dirahmati, sahabat Nabi ini yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu adalah di antara sahabat-sahabat yang sangat istimewa kerana terdapat pelbagai kisah-kisah yang menarik berkenaan diri beliau. Dan di antara cerita yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan sahabat-sahabat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ialah berkenaan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Di dalam riwayat disebut, di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, mengisahkan bagaimana Sudai bin Ajlan ketika awal-awal memeluk Islam, Nabi SAW pernah mengutuskan Sudai bin Ajlan ini atau Abu Umamah Al-Bahili untuk pergi berdakwah kepada kaumnya. Maka apabila Abu Umamah ini sampai ke perkampungan kaumnya, maka dia mengajak mereka kepada Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Maka Abu Umamah Al-Bahili mendapati ketika dia sampai bersama dengan kaumnya, mereka sedang menjamu makan. Mereka sedang menjamu makan. Jadi, makanan yang dihidangkan adalah makanan yang mengandungi bangkai atau binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah, mengandungi darah yang tidak halal dan makanan-makanan yang kotor. Maka Abu Umamah Al-Bahili dijemput makan, tapi dia tak mau makan sebab makanan itu tidak halal bagi dia. Maka kemudian orang-orang kampung dia rasa kecewa dan terkilan dengan perubahan sikap Abu Umamah Al-Bahili yang tidak mahu makan makanan mereka kerana merasa dirinya suci. Jadi mereka kata dia ni perasan suci, tak nak sentuh makanan kita, jangan offer dia makan, biar dia kebulok. Maka Abu Umamah Al-Bahili mengajak mereka kepada agama Islam, mengajak mereka kepada isi kandungan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, namun mereka tidak mahu beriman. Dan penduduk kampung dia kemudian meminggirkan dia. Maka Abu Umamah Al-Bahili meminta sedikit minuman kerana dia dahaga. Maka mereka tidak mahu memberi dia minuman. Mereka kata biar pergi dia ke bulak sampailah dia mati. Maka Abu Umamah Al-Bahili duduk di perkampungan tersebut, tak ada makan, tak ada minum. Dan dia dahaga dan dia kebulur, kelaparan. Tidak diberi makan. Dia minta sedikit susu, tak diberi. Maka akhirnya dia pun tertidur dalam keletihan dan kelaparan dan kebuluran. Maka takdir Allah, ketika di dalam tidur, Abu Umamah Al-Bahili didatangi oleh seseorang yang memberikan kepada dia satu bekas yang sangat cantik. Satu bekas minuman yang di dalamnya ada susu. Dan tidak pernah dia merasa susu yang lebih sedap daripada susu yang diberikan kepadanya dalam mimpi itu. Maka Abu Umamah Al-Bahili meminum susu itu sehingga malik, sehingga penuh kenyang perut dia dengan susu tadi. Dan ini berlaku dalam tidur, dalam mimpi. Maka apabila Abu Umamah Al-Bahili terjaga dari tidurnya,
maka dia mendapati dirinya memang benar-benar kenyang, kekenyangan dengan susu, dan mendapati ada kesan-kesan susu daripada dirinya. Mana mulut dia ada bau susu, bibir dia ada air susu dan sebagainya. Maka dalam pada masa yang sama, orang-orang kampung dia, di kalangan mereka ada orang yang berbelah kasihan. Mereka kata, sampai hati kamu semua menjadikan saudara kamu Sudai bin Ajlan ini, Abu Umamah ini, kebuluran. Sedangkan dia juga berasal dari kalangan kamu. Sampai hati kamu membiarkan dia kelaparan dan dahaga. Sekurang-kurangnya bagilah dia minum sedikit susu dan sebagainya. Maka orang-orang kampung dia pun rasa kesian. Mereka kata, tak apalah, kita bagilah dia minum susu. Maka mereka bawa susu sedikit, susu kambing, datang kepada Sudai bin Ajlan, menawarkan kepada dia. Maka kata Sudai bin Ajlan, aku tidak memerlukan makanan dan minuman dari kamu. Allah telah memberikan makan dan minum kepada aku. Mereka kata, dari siapa bagi? Kami tak nampak pun orang datang bagi makanan dan minuman kepada engkau. Maka kata Sudai bin Ajlan, aku bermimpi, dalam mimpi aku diberi minum susu. Dan aku kekenyangan dengan susu tersebut. Maka penduduk kampung dia pun bila mendengar cerita dari Sudai ini, mereka pun periksa mulut dia. Mereka tengok mulut dia, mereka tengok perut dia, dan mereka mendapati benar-benar seperti yang didakwa oleh Abu Umamah. Ada bekas susu dan ada bau susu pada mulut dia. Benar-benar dia diberi minum susu di dalam tidurnya. Dan kisah ini menakjubkan penduduk kampung dia. Sehingga mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk Islam. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini adalah di antara karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ikhlas berjuang untuk agamanya. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu.